Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini kita akan tadarus dan tadabbur dari surah Yusuf bermula ayat 87 insya-Allah. Baik, kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di atas sunnahnya, yang tetap di atas agamanya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur pada Allah juga yang Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita, kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, iaitulah tadarus. Sama-sama kita baca dan tadabbur, sama-sama kita memerhatikan maknanya. Kita dah sebut pada beberapa hari yang lalu tentang 5 ciri ahli Al-Quran. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, i'rab Al-Quran, berusaha untuk mengarabkan bacaan dia. Yang ini dia kena baca mengikut bahasa Arab yang sebenar. Yang ketiga, kena memahami maknanya. Kena fahami kerana Al-Quran ni adalah risalah dari Allah, surat cinta dari Allah kepada hamba-Nya. Siapa yang mengasihi Allah, bacalah Al-Quran. Nescaya Allah akan mengasihinya. Kerana melalui Al-Quran dia akan tahu apa yang Allah kehendaki. Dan bila dia amalkan dan dia laksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah Azza wa Jalla akan mengasihinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengamalkannya. Amal, maknanya setelah faham, amal. Dan yang kelima, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi Alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita untuk baca dan tadabbur. Baca dan tadabbur. Mengamalkannya, berakhlak dengannya, insya-Allah lah bila kita dah faham,
Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita. Baik. Hari ni sambungan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Semalam ada orang call, dia tanya lepas daripada kuliah, dia tanya, "Ustaz tak jawab soalan saya." Pasal dalam WhatsApp banyak kita duk belas-belas kan. Dia tanya bila Nabi Yusuf ni dilantik menjadi rasul. Jadi kita dah sebut dalam ayat keberapa tu, sebelum daripada dia digoda tu, antara fatrah dia duduk dalam rumah Al-Aziz, sebelum daripada dia digoda oleh isteri Al-Aziz, ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Okay? Apabila dia dah mencapai umur dewasanya, maka kami berikan kepada dia hukum atau hikmah dan juga ilmu. Ayat nombor mana? 22. Ayat nombor 22. Iaitulah apabila istakmala balagha ashuddahu, istakmala aqluhu wa tamma khalqahu. Bila dia dah cukup umur dia. Cukup umur dia. Dia tak nyatakan di sini umur dia berapa. Cuma dia sebut apabila cukup umurnya, Nabi kita 40 tahun lah. Atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah dan juga atau hukum dan juga ilmu, iaitulah an-nubuwah. Kami bagi kepadanya kenabian, kerasulan. Jadi dia dilantik menjadi rasul. Okey. Tapi syariat dia adalah syariat ikut Nabi Ibrahim alaihi salam dan syariat Nabi Yaqub ayah dia lah. Okey. Jadi dia dilantik menjadi rasul, termasuk dari 25 rasul. Nabi Yusuf ni termasuk dari 25 rasul. Cuma dia bukan ulul azmi lah. Ulul azmi tu ada 5 rasul yang istimewa, yang banyak cabaran dia. Okay? Siapa dia mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi cerita Nabi Yusuf ni semalam berakhir pada Nabi Yaqub jadi buta. Okay? Bila dia dah hilang anak dia 2 orang dan 3. Mula-mula Nabi Yusuf hilang waktu kecil. Kemudian Bunyamin pula hilang. Dengan bersama Bunyamin tu hilang, abang sulung pula tak nak balik. Abang sulung kata, "Aku akan tinggal di Mesir sehingga ayah aku redha untuk aku kembali, sebab kita dah ikat perjanjian dengan ayah, lagu-lagu mana pun kena buat balik Bunyamin. Kalau Bunyamin tak balik, jangan balik. Mana? Kalau kamu balik, balik semua. Melainkan kalau tak balik semua." Tiba-tiba Bunyamin kena tangkap disebabkan mencuri oleh perancangan Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal dia tak mencuri pun, tapi dia oleh kerana nak duduk bersama dengan Nabi Yusuf alaihi salam, akhirnya Bunyamin ditahan di Mesir. Jadi abang dia tak nak balik. Bila adik-beradik lain balik kepada Nabi Yaqub alaihi salam, maka mereka cerita kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Ini ada dalam hati kamu ni perasa elok apa yang kamu buat ni. Kamu ada perancangan kamu ni. Fasabrun jamil, kata Nabi Yaqub, tak apalah aku sabar. Aku sabar. Akhir sekali dia sedih kerana kehilangan. Dia kata, "Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a." Mudah-mudahan 3 tu Allah kembalikan kepada aku. Tapi dia sedih sehingga menangisnya buta mata dia. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan dia kata tallah ataupun dia minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengembalikan, dan dia hanya mengadu kepada Allah. Baik, jadi sambungan cerita tu, Nabi Yaqub alaihi salam pun perintahkan anak dia pergi cari Nabi Yusuf.
cari Bunyamin, kembalikan anak-anak dia. Kita dah sebut semalam macam mana dia tahu? Sebab mimpi Nabi Yusuf waktu kecil. Nabi Yusuf dah mimpi dia akan disujud oleh 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Jadi benda tu belum berlaku lagi. Nabi Yaqub tahu pasti Nabi Yusuf ni ada lagi, cuma tak tahu di mana. Dia pun kata kepada anak dia, ya bani, ayat kita baca hari ni. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf. Wahai anak-anakku, pergilah, intiplah khabar berita. Tajassasu, fatahassasu. Fatahassasu maknanya cari berita. Okey. Yasta'miluna akhbara Yusuf wa akhih. Wat-tahassus yakunu fil khair, wat-tajassus yakunu fil syarr. Dalam bahasa Arab ada 2. Dia panggil tajassus, tahassus. Bila sebut tajassus, pernah dengar kalimah tajassus? Dalam surah apa? Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Jangan kamu tajassus. Tajassus ni cari berita. Tahassus cari berita juga. Ayat hari ni fatahassasu. Jadi ada 2, tahassus, tajassus. Kalau tahassus, cari berita baik. Kalau tajassus, cari berita buruk. Dua-dua ni kira spy, perisik. Cari berita. Buat risikan. Kalau buat risikan tujuan dia buruk, korek berita orang tu, ngumpat orang tu sini, pasal niat keburukan, dia panggil tajassus. Yang ni Allah larang. Allah larang. Jangan cari buruk orang. Tu dipanggil tajassus. Kalau tahassus, maknanya cari berita untuk kebaikan. Kita nak selamatkan orang, buat cari spy atau dia panggil. Walaupun dalam bahasa kita panggil spy belaka kan, perisik. Tapi Arab ni beza antara risikan niat baik dengan risikan niat jahat. Risikan niat baik, tahassus. Risikan niat jahat, tajassus. Allah larang hak mana? Tajassus. Jangan korek cari berita untuk keburukan. Tapi kalau nak cari kebaikan dia boleh. Boleh. Orang yang risikan buruk ni dia selalu teknik dia provoke. Dia tahulah. Jadi kalau contohnya kita tengok orang baik. Kita nak tahu dia ni siapa ni. Kan? Kadang-kadang para ulama dulu, kira ada Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu ditanya oleh seorang wanita, dia kata, boleh tak aku jahit baju dengan pelita milik kerajaan? Dia kata lepas mati lampu di rumah dia habis minyak, dia pergi duduk guna pelita kerajaan untuk jahit baju. Dahsyat soalan tu dahsyat dah. Kalau kita tak tanya dah. Kalau kita tak tanya, duduk bawah lampu jalan, lampu jalan duduk baca buku. Hal tak ada masalah kita. Lampu public. Rumah kita kadang-kadang ada lagi lampu elektrik hak milik kerajaan. Duduk tepi. Siap minta lagi kerajaan pacak depan rumah dia. Contohlah. Zaman dia dulu, dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tak aku jahit baju ataupun baca buku gitulah? Dia bawa pelita milik kerajaan. Imam Ahmad tahu soalan ni bukan soalan boleh ke tidak boleh. Sebab masalah boleh tu, sebab kalau dia tak baca, memang lampu duduk situ dah. Tapi ni adalah sifat warak dia.
Sehingga lepas daripada soalan, dia jawab soalan tu, Imam Ahmad hantar seseorang, wanita ni balik mau ikut dia gimana. Cari-cari, orang ni pun ikut dia pergi. Rupa-rupanya dia balik rumah seorang ulama juga. Seorang anak perempuan, seorang alim. Orang baik juga. Dia pun, okey, dah tahu rumah wanita tersebut, cukup balik. Balik bagi tahu ke isteri dia, pergi pinang wanita tersebut untuk anak itu. Jadi dia panggil tahassus. Risikan untuk niat baik. Nak tahu siapa dia ni, baik sungguh dia ni. Begitulah juga Umar Al-Khattab kadang-kadang duk ita, Abu Bakar duk buat gapo. Kan? Nak cari benda baik, tak apa. Tapi kalau kita ikut orang niat benda jahat nak cari dia ni, dapat berita dia viral pula, oh dia ni gini. Itu tak boleh. Okey, dia panggil tajassus. Apa yang Nabi Yaqub suruh anak dia ialah tahassus. Cari berita tentang Nabi Yusuf dan adik dia. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Kaum yang kafir. Jadi ayat ni umum, bukan sekadar dalam pencarian, tapi nak ayatnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Kita orang Islam ni tak patut putus asa dari rahmat Allah. Terdesak secara mana pun, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kena ayat soalmu, kena bagi tahu sentiasa, bagi tahu diri kita, la tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tak ada yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kafir, orang tak kenal Allah. Orang tak kenal Allah akan putus asa dari rahmat. Orang yang kenal Allah tak akan putus asa. Semalam sahabat saya, jiran saya, dia kata apa? Sepanjang PKP ni dengar berita 200 orang bunuh diri. Saya pun tak tahu. Apa anda baca berita? Dia kata ada kes bunuh diri banyak sepanjang PKP ni. Capurlah. Kita pun tak tahulah data. Cuma dia kata ada orang bunuh diri sewaktu PKP ni. Pasal mungkin kena buat kerja, kau mungkin masalah hutang, kau mungkin macam-macam lah. Kita kata orang Islam ni, kalau dia faham ayat Nabi Yaqub ni, dia tahu bahawa tak patut dia putus asa dengan rahmat Allah. Pasal apa? Susah kita, susah mana? Akan ada orang lagi susah daripada kita. Nah, akan ada orang susah daripada kita. Kita ni nak susah setara mana? Kalau tak boleh makan, pucuk-pucuk ubi banyak. Saya kadang-kadang duduk tepi parit ni, ada orang-orang yang mana, orang pekerja asing apa orang susah kan. Dia mai kutip pucuk petai belalang tu. Dia mari kutip. Maknanya pak kita ni kalau susah pun boleh makan lah. Kalau tu baru duduk bandar cari tepi parit, boleh makan pucuk-pucuk kayu, pucuk petai belalang ke apa. Memang kita tengok kita tak makan. Tapi nak sebutnya bagi orang yang susah boleh nak makan. Kita tengok juga potong-potong buang pun tak ada. Dia ni sebab tu makanan dia boleh makan. Pas banyak lagi kita ni. Kalau duduk surau masjid, alhamdulillah pak kita ni. Kalau duduk di surau adalah orang bantu. Orang yang putus asa dari rahmat Allah ni, dia tak tahu nak cari mana. Dia macam lost. Dia buntu. Kenapa dia buntu? Kerana dia tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau dia kenal Allah dengan sebenar-benarnya, tak ada sebab dia nak putus asa. Dalam apa jua keadaan dan situasi. Sama ada situasi berkait dengan harta benda, dia tahu Allah Tuhan yang Maha Kaya. Sama ada dalam situasi masalah kesihatan, dia tahu Allah yang Maha menyembuhkan. Sama ada masalah jiwa, dia tahu Allah yang memberikan ketenangan dan kedamaian.
Sama ada masalah hubungan manusia sesama manusia, dia tahu Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Kita ni dalam zikir pagi petang pun kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Kita ni kalau tahu Allah tu dengan sebenar-benar sifat dia, semua yang kita hajat ada pada Allah. Semua. Tak kira mu siapa, ajak apa. Kamu nak kekayaan, tak ada orang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Allah bagi kekayaan kepada dia. Kamu nak kesembuhan, Allah bagi kesembuhan pada Nabi Ayub alaihi salam. Kamu nak kecantikan dan kehansaman, Allah bagi kehansaman kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kamu rasa susah, ditangkap di penjara, tak ada orang lebih susah Nabi Ibrahim AS diikat, dicampak dalam api. Apa hajat kamu dengan Allah? Semua ada. Rezeki, kesihatan, hubungan manusia, semua ada. Jadi Nabi Yaqub pesan kepada anak dia, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Pergi cari Nabi Yusuf. Pergi cari Yusuf, cari Bunyamin balik. Walaupun dah tahu dah dia kena tangkap kepada raja, kepada menteri, pergi cari. Jangan putus asa, minta tolong dengan Allah, kamu pergi balik. Maka mereka pun pergi balik. Sampailah jumpa dengan menteri balik. Nak pujuk ni. Pasal Nabi, dia putus asa dah mula-mula. Sehingga abang dia kata, aku tak nak balik kan. Tapi Nabi Yaqub kata pergi balik, mereka pergi menghadap balik. Pergi menghadap balik, Nabi Yusuf minta supaya bebaskan Bunyamin. Baik, ayat yang seterusnya. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz. Apabila mereka menghadap, atau masuk menghadap Yusuf, qalu ya ayyuhal aziz. Mereka tak panggil Yusuf lagi, dia panggil Aziz. Wahai Al-Aziz, wahai Datuk Menteri. Translate kita ni masih lagi Datuk Menteri. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Syekh Abdullah Basmih. Ni terjemahan Melayu lah kan. Dia kalau itu Indonesia, di menteri saja. Ayyuhal Al-Aziz ya, disebut Al-Aziz ya. Indonesia punya Al-Aziz je. Yang kita sini terjemahan Syekh Abdullah Basmih ni Datuk lagi, menteri lagi. Datuk Menteri. Ya ayyuhal aziz, wahai Datuk Menteri. Kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan. Masanad-dur. Kami telah menderita kesusahan. Fa'awfilana wajikna bibida'atim muzjatin. Kami bawa barang yang kurang baik dan tidak berharga. Maknanya kali ni kami bawa barang tak berapa comel, tak cukup baik. Tak cukup baik sebagai tukaran. Kan kita dah sebut Nabi Yusuf alaihissalam, dia hantar balik barang sebelum daripada ni untuk mereka datang kali kedua, kerana bimbang mereka tak ada barangan untuk tukar seterusnya waktu nak datang cari Bunyamin, bawa Bunyamin. Kali ni bila dah kena tangkap tu, tak ada apa dah, dia pun datang juga bawa barang yang kurang daripada yang sepatutnya. Lalu dia kata wajikna bi bida'atin muzjah. Kami datang membawa barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Fa'awfilanal kail. Oleh itu, sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami. Jadi bagilah tukaran makanan yang sama dengan hak barang kami ni. Wa tasaddaq alaina. Kalau boleh lebihkan sikit sedekah untuk kami.
Jadi dia minta belas ihsan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada yang menafsirkan wa tasaddaq alaina, berilah kepada kami barang sesuai dengan yang kami bawa, dan sedekahlah kepada kami, bukan makna sedekah barang tu lebih. Bebaskanlah Bunyamin. Ada yang qala Ibnu Juraij wa tasaddaq alaina bi raddi akhina ilaina. Ibnu Juraij kata, bersedekahlah kepada kami dengan mengembalikan adik kami. Jadi dia minta Bunyamin dibebaskan. Jadi sebab tu ada orang tanya Sufyan Ibnu Uyainah, sedekah ni apakah sudah ada pada umat sebelum ni? Semalam kita baca istirja' kan? Istirja'. Apa istirja'? Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni tak ada pada umat sebelum ni. Ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti? Sebab Nabi Yusuf, Nabi Yaqub bila ditimpa musibah hilang Nabi Yusuf, tak ada dalam ayat ni sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaliknya dia sebut qala ya asafa ala Yusuf. Alangkah sedihnya Yusuf. Dia kata gitu. Jadi ayat tu menunjukkan dia tidak istirja', tidak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagaimana kata Sa'id Ibnu Jubair radhiyallahu anhu, dia kata apa? Istirja' tu adalah keistimewaan umat ini. Orang tanya Sufyan Ibnu Uyainah, seorang ulama lah, apakah sedekah ni diharamkan kepada nabi-nabi sebelum ni? Maknanya sedekah ni kan kita tahu Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia tak makan sedekah. Okey. Jadi di mana kata apakah diharamkan sedekah ke atas salah seorang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada nabi kita sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sufyan Ibnu Uyainah, tidakkah kamu baca ayat ni? Maka mereka minta sedekah daripada Nabi Yusuf, menunjukkan syariat sedekah tu sudah ada. Sebelum ni pun syariat sedekah ni sudah ada. Dan ini menunjukkan besarnya fadilat sedekah, kerana dia ada daripada syariat sebelum ni dan ada juga pada syariat kita. Ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalas sebaik-baik balasan kepada orang yang bermurah hati untuk menderma. Jadi difahami dengan sedekah ni dua. Satu, bagi barang lebih daripada barang yang mereka bawa. Kalau contohnya mereka bawa barang ni timbang tengok nilai, boleh separuh muatan unta. Jadi wahai menteri, bagilah kepada kami separuh sebagai dengan nilaian barang yang kami bawa, dan penuhkanlah unta tu sebagai sedekah untuk kami. Boleh difahami macam tu. Ibnu Juraij itu perkataan dalam tafsir ni dia juga disebut wa qara'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha fa'auqid riqabana. Fa'auqid, penuhkanlah kenderaan kami sebagai sedekah untuk kami. Kata itu bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Juraij dia kata, berilah barang sebagaimana hak kami bawa dan bersedekah kepada kami, maknanya bebaskanlah adik kami. Jadi dia mari juga walaupun barang dia tak ada, dia datang tu tujuannya bukan barang, tujuannya untuk bebaskan Bunyamin walaupun barang dia tak cukup. Lepas tu Nabi Yusuf alaihi salam pun jawab. Apa jawab dia? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun.
Lalu Nabi Yusuf alaihissalam disebut dalam tafsir, apabila dia tengok adik-beradik dia datang dengan barang tak cukup, merintih dan merendah diri kepada dia minta bantuan, dia pun teringat kepada ayah dia. Kalau adik dia bawa barang, abang-abang dia bawa, ayah dia lagu mana lah. وَتَذَكَّرْ أَبَاهُ وَمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْحُزْنِ لِفَقْدِ وَالَدَيْهِ. Dia teringat kepada ayah dia dan dia buat bandingan pula dengan dia duduk dalam keadaan senang, ayah dia duduk dalam keadaan susah. Maka فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَتْهُ رِقَّةٌ وَرَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَشَفَقَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ وَبَدَرَهُ الْبُكَاء فَتَعَرَّفَ إِلَيْهِمْ. Dia kata mulalah dia pun rasa kesian, sedih, dan berasa kasih terhadap ayahnya dan saudara-saudaranya. Maka dia mula menangis dan juga mengaku kepada mereka. Dia pun sedih juga, dia mengaku. Kamu tahu tak apa yang kamu buat kepada Yusuf dan adik dia dulu? Dia yang mulakan cerita. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Waktu kamu jahil dulu, apa yang kamu dah buat kepada Yusuf? Wal-zahir wallahu a'lam anna Yusuf alaihi salam innama ta'arrafa ilaihim bi nafsi bi idnillahi lahu fi dhalik kama annahu innama akhfa minhum nafsahu fil marrataini ulayaini bi amrillahi ta'ala. Disebut dalam tafsir, zahirnya Nabi Yusuf mengaku kerana Allah Azza wa Jalla mengizinkan dia mengaku. Memanglah dia kesian, tapi waktu tu Allah izinkan dia untuk mengaku. Sebagaimana sebelumnya 2 kali dah adik-beradik dia jumpa, tapi dia tak mengaku. Kerana masa tu belum lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan ini adalah kerana sebagaimana disebut apabila bersangatan kepayahan. Ayat ni bersama dengan sifat mengakunya Nabi Yusuf adalah kepayahan keluarganya. Dan diambil faedah daripada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada limit untuk menguji hamba-Nya. Allah sendiri yang kata, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Azza wa Jalla ni dia yang tentukan kadar mana yang dia nak uji. Ada orang Allah uji setara ni, ada orang Allah uji setara tu. Setiap orang ada limit masing-masing. Tapi Allah janji bagi setiap kesusahan ada kesenangan. Jadi disebut dalam tafsir di sini, dia kata apa? Allah izinkan dia supaya mengaku setelah 2 kali dia bertemu, tapi masa itu tak mengaku. Kerana pada saat yang ketiga mereka telah bertemu dengan Nabi Yusuf dalam keadaan susah dan dalam keadaan bersangatan susah, dalam keadaan pula adik-beradik dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 beza. Sifat kali pertama datang macam mana? Tak tahu apa. Minta barang cukup-cukup. Ada barang sebagai tukaran. Jadi masa ni sifat dia datang biasa. Kali kedua datang, berasa lagi kita ni dilayan oleh raja, dilayan oleh menteri. Kali kedua datang, tak sama dengan kali pertama. Kali kedua lagi rasa harapan tu duduk pada menteri. Tapi kali ketiga datang, pergantungan dia dengan siapa? Ayat Nabi Yaqub, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dia susah, bergantung dengan Allah.
Betul tak? Kalau kita tengok situasi yang berlaku tu, waktu ketiga dia datang tu, dalam keadaan dia susah. Barang bawa tak cukup. Adik kena tangkap. Nak minta barang dan nak minta adik dibebaskan. Satu je pergantungan mereka pada masa tu. Bergantung dengan Allah. Kalau mengikut nasihat Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi disebut dalam tafsir di sini, walakin lamma daqal halu washtaddal amru, akan tetapi apabila berada dalam kesempitan dan kesusahan yang bersangatan, farrajallahu ta'ala min dhalika ad-dhiq, Allah lapangkan urusan mereka. Kerana Allah telah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi gitulah kita kalau nak minta dengan Allah. Kadang-kadang kita kena rasa kesusahan dan juga kepayahan serta baik sangka dengan Allah. Ada orang post dalam Facebook semalam, kawan saya kata, ada orang kata bila makan gaji zaman lah ni lah. Zaman lah ni nak banding orang hak makan gaji dengan orang hak kerja sendiri. Hak banyak doa kepada Allah adalah orang hak kerja sendiri. Sekarang ni lah orang makan gaji dia relax lagi. Tak apa, cukup bulan masuk gaji. Kerja pun tak nak mana moga tak pergi. Kalau duduk sekolah, cikgu sekolah tak ada. Tapi orang kerja sendiri duk fikir macam mana. Pilot pun kena buang kerja. Apa lagi? Jadi dia kata mereka bergantung kepada Allah. Doa dia lebih daripada orang tu. Kadang-kadang Allah uji kita, nak suruh kita ni banyak doa kepada dia. Cuma kawan saya terjawab lah kadang. Tak boleh nak kata umum juga lagu tu. Sebab ada orang tidak diuji dari sudut harta. Ujian dia dalam bentuk yang lain. Maka dia tetap saja berdoa kepada Allah. Walaupun dia ni mungkin makan gaji. Cuma kita katakan bahawa Allah Azza wa Jalla ni antara sebab dia uji manusia adalah supaya manusia ni bergantung harap kepadanya. Sama juga Allah jadikan manusia ni buat dosa dan kesalahan supaya manusia ni beristighfar dan minta ampun kepadanya. Jadi Allah Azza wa Jalla ada waktu dan tempoh dia uji manusia. Dia tahu. Cuma kita yang tak tahu. Allah dia tahu bila dia nak lapangkan pada orang ni. Allah tahu dah. Kalau kita agak kunci untuk dimakbulkan doa. Allah, selama hamba aku ni buat begini, aku bagi kat dia. Allah tahu dah. Cuma kita yang tak tahu. Kita ni agak usaha gitu, usaha gini. Sampai biasanya kita akan dipertemukan dengan janji Allah, maka Allah lapangkan urusan. Okey? Jadi adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, akhirnya Nabi Yusuf mengaku. Idh antum jahilun. Lalu adik-beradik dia kata apa? Qalu a innaka la anta Yusuf. Kau ni Yusuf ke? Dia kata. Dah tahu cerita dia. Dia tanya, kamu ni a anta Yusuf? Kamu Yusuf? Baru perasan. Lama ni dah kali jumpa. Tak tahu ni Nabi Yusuf. Boleh jadi sama handsome kali. Orang lain tengok pelik dah. Handsome-nya dia ni tak. Siapa potong jari. Adik-beradik dia tak tahu dia ni Nabi Yusuf. Masa dia buang kecil lagi dalam. Iyalah masa dia buang tu kecil lagi. Yang kedua, dia tak heran kepada handsome Nabi Yusuf boleh jadi. Boleh jadilah. Sebab kita baca juga sebelum ni, mereka pun handsome belaka. Siapa pergi takut kena ain. Jadi dia tengok. Kalau kita kat tengok handsome ni, adik-adik kita contohlah tu. Rupanya baru perasan. Dia kata apa? Anta Yusuf, kamu ni Yusuf. Nabi Yusuf kata, Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf dan ini adikku. Innahu qad manna Allahu alaina. Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Ini satu lagi kunci perkataan ibrah dalam kisah ni. Kan kita kata Allah Ta'ala cerita-cerita Nabi Yusuf ni untuk iktibar kepada kita. Iktibar pada hari ni ayat nombor 1 perkataan Nabi Yaqub. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Iktibar hari ni yang kedua ialah cerita perkataan Nabi Yusuf. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah Ta'ala tidak akan hilangkan pahala atau Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita ni, bekalan kita dalam menghadapi ujian dan cabaran apa dia? Takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Dalam ayat ni sebut dua tu. Nabi Yusuf sebut, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan sabar. Memang kena ada sabar. Tak boleh dia kata, aku semayang dah ni, aku minta doa dah, apa Allah Ta'ala tak bagi ni. Sabar dulu. Bukan hari ni kita doa, hari ni kita boleh. Tak. Nabi Yusuf penjara 7 tahun dalam penjara. Nabi Ayub sakit 7 tahun. Nabi Musa sesat 40 tahun. Padahal ada musim dalam tu ya, musim dalam pada pasir tu. Nah, kat Sinai 40 tahun. Tak boleh dekat dalam masa 40 tahun tu tak minta doa dengan Allah. Oh, minta doa habis dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala ni, macam saya kata tadi lah. Setiap orang ada time base dia masing-masing. Allah Ta'ala nak uji. Jadi, kita ni bertakwa kepada Allah, sabar. Boleh jadi belum sampai waktu kita. Kalau kita tengoklah cerita orang senang ni macam-macam. Orang tengok kita, waktu kita senang je. Waktu dia susah, dia tak tengok macam mana dia susah. Punyalah susah, macam-macam kesusahan. Kita senang, berapa? Time base. Allah uji kita ada limit dia. Ada, hanya Allah yang tahu. Kita tak boleh kata, ya Allah aku dah capai dah limit aku, tak nak sabar dah lah. Kita kata kesabaran aku ada limit. Limit kita bukan kita yang tentukan. Allah yang tahu limit kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan uji kecuali dalam kemampuan seseorang tu. Tinggal lagi sabar. Ada, pasti. Sebab ni janji Allah. Sebab ini janji Allah. Nabi Yusuf AS kata, innahu man yattaqi wa yasbir. Siapa bertakwa kepada Allah, sabar. Jadi dalam kesabaran ada ketakwaan, dalam ketakwaan ada kesabaran. Minta doa, sabar. Minta doa, sabar. Sebaliknya, sabar, minta doa. Sabar, minta doa. Jangan duk sabar, aku ni sabar. Memang mu sabar, orang ajak pergi semayang, tak pergi pun. Tak boleh juga. Kena usaha jugalah. Bertakwa kepada Allah, sabar. Kemudian, kalau kita kata, carilah jalan-jalan dia. Dia tak mari golek lagu tu. Dan bersama kesabaran tu, tapi disebut ketakwaan tu nombor 1 penting. Banyak orang usaha, banyak orang sabar, tapi pergantungan dia dengan Allah tu tak kuat. Yang tu banyak kita kurang. Bergantung dengan Allah tu, itulah senjata kita yang paling utama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan kita adalah takwa. Adalah takwa. Jadi Nabi Yusuf pesan kepada kita ni. Ayat ni kita ambil iktibar hari ni untuk dapatkan kejayaan. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Okay? Nabi Ibrahim kena uji dalam api, kita sebut tadi. Nabi Yusuf kena campur dalam perigi. Nabi Nuh AS, orang tak itu, semua para Nabi kena sabar. Nabi Yaqub sendiri kehilangan anak dia pada sisi yang lain. Siapa buta mata dia. Semua ni para Nabi semua. Kita tidak Nabi ni lagilah. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Baik. Hari ni separuh muka pula hari ni cerita dah. Ingat semalam cerita pendek baca semuka. Baik, kita sambung muka surat separuh lagi tu pada besok hari insya-Allah. Okey.
Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.